Nampak Mama? Okey. So, sebab awak kelas terakhir ikut Mama Z bincang yang ini, maksudnya dia lagi jelas lah sebab sebelum ni Mama Z dah present pada kelas lain. Okey, untuk tajuk 10, perkara yang kita nak ajak ialah apabila kita ada data, kita ada data, kita nak plot graph. Tu cerita dia untuk tajuk ni. Contohnya, 1, 2, 3, 4. Contohnya cerita tentang bilangan ahli keluarga ke apa benda ke. Bila kita tentang contohnya keluarga, macam mana nak buat ayat, nak buat eksperimen tu kan. Dia kena ada beberapa nilai. Contohnya tentang harga kereta. Semasa harga kereta ni setahun, ada kereta harganya akan jadi RM50,000, ada yang RM60,000, ada yang RM70,000. Harga kereta terpakai. Kemudian selepas itu, selepas tahun pertama tu, tahun kedua, berlaku susut nilai kereta. Jadi ada yang mula ke sini, kan? Ada yang harga jatuh. Selepas itu harga semakin jatuh sebab kereta mengalami susut nilai kereta. Okey. Yang Mama Z buat sekarang namanya ialah scatter diagram. Dapat nilai X, kita plot nilai Y ikut data yang kita ada. So namanya ialah scatter diagram. Tapi tidak ada dalam silibus pelajar sesi ini. Pelajar akan tahun depan ada. Okey, kemudian apabila berlakunya scatter diagram ni, Mama Z seperti nampak dia boleh membentuk satu garis lurus. Okey, katakan garis lurus tu Mama Z buat warna merah. Okey. Jadi semasa Mama Z bincangkan tajuk 10.1 tentang linear correlation, sebenarnya Mama Z nak tahu betapa kuatnya perhubungan di antara paksi X ini dengan paksi Y. Adakah perhubungannya secara positif? Adakah perhubungannya secara negatif? Kalau positif, contohnya kalau positif, dia ada 3 benda pula. Strong positif, moderate positif, ataupun weak positif. Sama juga kalau dia tu negatif. Okay. Negatif ada 3 jenis juga. Strong, moderate, ataupun weak. Itu yang akan diceritakan dalam tajuk 10.1. Okey. Apabila membentuk kat sini satu garis lurus, jadi orang matematik campur dengan orang ekonomi, sudah tentu dia nak mula mencari apakah nama garisan tu. Jadi kita akan belajar dalam tajuk 10.2, iaitu simple linear regression, garis lurus Y. Biasanya kita buat Y sama dengan MX tambah C, tapi iaitu untuk orang matematik. Orang ekonomi dia mula mencipta rumus sendiri. Y yang biasa itu ditoncitkan. Toncit. Nak menunjukkan berbeza di antara matematik biasa dengan matematik ekonomi. Sama dengan pintasan Y buat kat belakang sebagai C, orang ekonomi nak buat kat depan. Tapi dia tak nak guna C, dia guna huruf A. Tambah dengan orang matematik gunakan kecerunan dengan huruf M, tapi orang ekonomi nak guna huruf B. Nilai X masih lagi sama. Tajuk 10, kita nak belajar 2 benda ni saja. Yang pertama, daripada scatter diagram, nak tahu perhubungannya, kuat, lemah ataupun sederhana. Dan lepas tu kita nak namakan garisan yang kita buat ni. Okay, yang ini. Zaman Mama Z PhD dulu, Mama Z buat kajian tentang garisan ni lah. Garisan ni ada namanya nanti. Okey, boleh ke? Mama Z bagi sinopsis dulu tu, boleh?
Boleh Mama. Sinopsis tu maksudnya Mama dah baca buku ni penuh dan Mama nak buat kesimpulan untuk awak lah. Kalau kita baca novel, kita baca sinopsis. Sinopsis dia simple sangat. Tapi sebab dia melibatkan matematik, dia mesti ada jalan kerja. Okey, jadi untuk 10.1 yang scatter diagram tadi, sebenarnya Mama Z akan mengira nilai coefficient of correlation. Mama Z kenali dengan perkataan COC. Okay, kita nak solve, lepas tu kita nak buat interpret, nak buat kesimpulan, nilai coefficient of correlation. Selepas tu Mama Z terus sambung dengan sambungan coefficient of determination ataupun kita kenali sebagai COD. COC simbolnya ialah R, COD simbolnya adalah R kuasa 2. Okey, kemudian seperti yang Mama Z kata tadi, tujuan kita cari COC ni sebenarnya kita nak mengukur kuatnya, garisan kuatnya perhubungan linear di antara dua variable, iaitu tadi paksi X dengan paksi Y. Kita nak tahu the measure of the strength. Strength dia tu ada 3, Mama Z kata tadi. Strong, moderate ataupun weak. Okey. Untuk kita selesaikan masalah nombor 1 dengan 2, kita kena guna rumus Pearson. Ni nama orang yang mencipta. Pearson product moment coefficient of linear correlation. Yang tadilah. Yang tadi kalau peringkat PhD dulu, Mama Z belajar, kena buat kajian sini dengan sini, berapa bezanya. Sini dengan sini. Itu dari segi matematik yang agak detail. So Mama Z tak nak cerita ke peringkat PhD itulah. Mama Z pun tak sempat nak siapkan PhD Mama Z tu. Mama Z dah pindah ke Kelantan. Okay, tak siap PhD Mama Z. Jadi, yang daripada yang Mama Z tunjuk beza-beza semua tu, maka orang matematik telah ringkaskan akhirnya menjadi rumus untuk COC. Okey, kemudian dalam paparan nota pelajar, muka surat 3 dikosongkan. Okey, muka surat 3 dikosongkan dan setiap nilai tu, contohnya N ni ialah merujuk kepada bilangan pair of observation. Yang ini merujuk kepada jumlah X, jumlah Y, jumlah X kuasa 2, jumlah Y kuasa 2 dan jumlah XY. Semua ni ada dalam kalkulator. Okey, macam mana kita nak selesaikan? Okey, nak kira sekejap lagi. Kita belajar teori dahulu. Kemudian, apabila pelajar dah kira nilai R, pelajar kena pastikan bahawa nilai paling kecil ialah negatif 1, nilai paling besar adalah 1. Itu dia punya nilai kekangan dia. Okey, katakan pelajar mengira. Katakan pelajar mengira, dia dapati R yang dia dapat itu ialah 0.9000. Okey, jadi sekarang ni Mama Z nak tanya, adakah kita berada di tempat hijau, kuning, biru atau pink? Kat mana kedudukan jawapan kita? Saya tak foto. Kat mana kita ada? Kita dapat 0.9 kalau ikut skala kita sekarang ni. Ni skala kita negatif 1 sampai 1. 0.9 berada di sini. Dekat warna pink. Betul? Kita tak nampak?
Nampak. Dia berada di situ. Cuma Mama Z buat ni ada benda baru dekat bawah. Sebab ini adalah teguran. Mama Z tak pasti kenapa begitu. Tapi Mama Z belum dapat kenyataan daripada pihak bahagian matrikulasi. Untuk tahun lepas saja. Tahun lepas jadi awak terkesan lah. Kita buat kesimpulannya strong positive correlation, tapi tahun lepas Profesor Madia tu kata salah pula. Jadi kita minta pelajar tukar daripada perkataan correlation tukar menjadi relationship. Contohnya bila pelajar tengok warna pink tu, pelajar kena kata strong positive correlation ni Mama Z minta tukar kepada relationship. Between X and Y. Macam tu. Sebab masa kita buat nota ni memang kita guna nota yang seragam. Seluruh Malaysia guna ni. Strong positive correlation. Semua ni kita guna perkataan correlation. Okay, sebab kalau ikutkan profesor tersebut, tujuan kita belajar COC adalah untuk mengukur, measure the strength. Jadi dia nak strength, jadi tak payah jawab correlation. Kita kena cakap relationship lah. Strong relationship between bla bla bla. Sebab dia kata ni lah perkataan kita. Kenapa kita ajar ni, kita dah mention kat sini. Want to measure strength linear relationship. Jadi masa menjawab pun kena guna perkataan relationship. Boleh? Muka surat 4 ni, okey tak? Mama Z buat perubahan tu. Tapi perubahan ni kita tak pernah bincang secara serius di peringkat Putrajaya. Mama Z dah suarakan tapi dia agaknya masih sibuk. Tak sempat suarakan tapi Mama Z ajar dululah. Jadi kita untuk kesimpulan kita akan sebut relationship. Kita tak sebut dah correlation. Kalau awak tengok buku rujukan luar negara dia guna correlation. Cuma kita cuba tukar habit tu kepada benda yang lagi tepat. Okey. Kalau pelajar dapat nilai R-nya adalah negatif 0.3200. Jadi kat mana kedudukan dia? Warna hijau, kuning, biru atau pink? Negatif 0.32. Tu orange tu, kuning orange. Warna orange dekat sini. Kedudukan dia. Jadi kita akan kata dia, kita kena guna perkataan weak dulu. Weak sebab dia nak strength tadi tu kan. Jadi kita guna weak. Weak pula jenis negatif. Cuma tukar correlation tu menjadi relationship between X and Y. Itu maksud Mama Z. Okay. Sama juga dengan nota ni sebab nota ni kita buat awal. Okay, kita buat awal sebelum bersidang. Okay. Jadi semua perkataan kat sini Mama Z memang guna yang standard. Seluruh Malaysia guna perkataan correlation. Okay, lepas ni awak kena tukar daripada correlation menjadi relationship. Okay. Boleh kena ingat pembetulan di situ bukan pembetulan sangat. Teguran daripada orang yang lebih pakar. Jadi kita daripada kita buat benda-benda yang was-was, kita buat yang yakin lah. Kita tukar terus kepada relationship. Okey, itu dia COC. Okey, sekarang Mama Z nak masuk COD. Okey, COD simbolnya ialah R kuasa 2. Jadi kalau nilai R tadi Mama Z dapat 0.9000,
Jadi R kuasa 2 akan jadi 0.8100. Iaitu Mama Z ambil nilai tu kuasa 2 kan sahaja. Kemudian selepas Mama Z dah buat kuasa 2 tu, okey, lepas tu dia kata kat situ COD ni kita tak boleh tinggal jawapan begitu. Dia kata kena tinggal jawapan dalam persen. Jadi Mama Z kena tukar menjadi 81%. Ni, bukan Mama Z suruh ni, dia suruh. Persen. Jadi kena salin ayat tu. Ayat tu Mama Z sambung. Variation. Ni. Ni Mama Z ringkaskan. 81%. Okay. Mama Z ringkaskan. Variation in Y is explained. Ni ayat seragam dia. Explained by the variation in X. Maksudnya ialah kita buat kajian apakah kesan X terhadap Y. Bila kita kira nilai R dapat 0.9. Kita buat kesimpulan strong positive linear relationship antara X dan Y. Kita pun kira pula COD. Kita dapat 0.81. Dan kita kena belajar buat kesimpulan 81% variation Y itu diterjemahkan oleh variation X. Maksudnya X tu 81% memberi kesan kepada Y. Kajian kita tu. Dan kalau kita belajar probability, yang itu dalam kuliah, kita belajar probability, ni 81%. Berapa yang nak cukup 100? Berapa lagi tak cukup tu? Berapa buat? 19. 19. 19. Caused by other factor. Nanti dalam exam nanti Mama Azad akan suruh pelajar buat dalam bahasa Melayu sebab saya takut bahasa Inggeris awak tak nak tulis. Bahasa Melayu senang saja. Sebab kita nak cuba ambil markah 1. Pelajar dia tak nak markah 1. Mama Azad nak suruh dapat markah 1 tu. Kalau yang dapat markah 1 tu, 1 tu lah yang menjadikan dia 75 nanti. 1 tu juga yang dia akan jadikan dia 80 nanti. Nilai 1 tu sangat penting. Okey, interpret ni 1 markah. Okey, tu dia tajuk 10.1. Okey, so tadi teori Mama Z dah ajar daripada plot. Kemudian Mama Z dah suruh cari COC, iaitu nilai R. Kita dah cari nilai COD, iaitu R kuasa 2, berserta dengan kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, kita kata sama ada weak ataupun strong ataupun moderate. Tu untuk COC. Sini kita akan bagi dalam bentuk percent of variation Y is explained by variation X. Itu kesimpulan yang kita kena belajar mulai hari ini. Okey, jom kita tengok example 1. Kita boleh habis hari ini terus untuk tajuk 10 ni sebab awak ada 2 jam. Okey, kelas lain kena belajar 2 kali. Okey. So sekarang ni dia dah bagi nilai N. Okey, nilai N kalau Mama Z tulis kat sini R sama dengan
nilai N-nya ialah 12. Okey, N-nya 12 darab dengan jumlah XY. Okey, jumlah XY 6, 7, berapa tu? 6, 7, 2. Mama Z ambil dah nombor ni, Mama Z ambil dah hak ni. Rumus kata tolak dengan jumlah X Mama Z 42. Ni 42. Darab dengan jumlah Y 2, 3, 9. Mama Z ambil nilai ni. Mata kita kena tengok molek. Okey, kemudian ada per kat bawah ni. Okey, perhatikan betul-betul, jangan tersilap pandang yang ini. Okey, per dengan okey, untuk memudahkan pelajar under Mama Z. Okey, Mama Z dah mula pecahkan ni satu bumbung, yang ini satu bumbung supaya tak keliru. Pelajar pun pecah jadi 2 bumbung. Mama Z guna petua jumlah square root AB kita boleh pecah jadi square root A darab square root B. Mama Z guna hak tu. Boleh lagi ke? Lain dekat hostel tu? Boleh. Boleh. Okey. So Mama Z nak isi hak ni dulu. Mama Z padam hak ni dulu. Mama Z nak isi yang depan tu dulu. Yang depan tu dia kata N. N 12. Dia suruh darab dengan X kuasa 2. 1, 8, 6. Tolak, kemudian dia kata 42 tu kuasa 2. Itu untuk kita ceritakan tentang X saja. Okey, sekarang ni kita ceritakan tentang Y pula. Okay, kita ceritakan tentang Y pula. So kat situ kalau Mama Z tengok, kita ada sekarang N tu 12. Jumlah Y kuasa 2, 5, 4, 7, 5. Kita perlukan kemahiran mata kita yang tajam. Okey, yang ini pun Mama Z dah guna tadi. Kemudian kita nak tolak dengan jumlah Y kita 2, 3, 9 kuasa 2. Macam tu. Okay, kemudian kita akan gunakan kalkulator sepenuhnya. Kena kira berhemah, kena kira comel-comel supaya kita tak careless dah. Okey, contohnya Mama Z buat pecahan dekat atas. 12 darab 6, 7, 2. Tutup kurungan. Tolak 4, 2 darab 2, 3, 9. Tu yang atas. Yang bawah. Ada set yang pertama, ada set yang kedua. Ada 2 set. Okey, set yang pertama 12 darab 186. Tolak 42 kuasa 2. Tu yang pertama. Okey, Mama Z masuk dalam yang kedua. 12 darab 5, 4, 7, 5. Tolak 2, 3, 9 kuasa 2. Okey, tekan je sama dengan. Okey, double check jawapan awak dengan Mama Z? Sama Mama. Sama. So kat sini awak dapat nilai R-nya ialah Mama Z nak salin tapi tak boleh. Negatif 0.9852. Mama Z ambil 4 decimal places untuk soalan sekarang. Exam nanti tengok soalan tu sendiri. Okay, dalam exam nanti dia mungkin nak 3, dia mungkin nak 4. Tapi Mama Z sebab tak ada arahan tu, Mama Z buat 4. Okey. Jadi yang Mama Z kira sekarang ialah
find coefficient of correlation. Dan Mama Z kena jawab sekali, interpret. Soalan ni tak jawab lagi ni, COD tak jawab lagi. Mama Z nak selesaikan dulu COC dan interpret. Okey, berdasarkan kepada skala, yang pertama kita tengok dia adalah strong. Dia punya the strength tu adalah strong. Kemudian dia ada negatif. Lepas tu barulah strong, negative, linear. Okay, strong, negative, linear relationship between X and Y. Okay, strong, negative, linear relationship between X and Y. Itu adalah Mama Z menjawab perkataan interpret. Okey, Mama Z buka kepada soalan dahulu supaya pembelajaran kita menjadi dua hala. Sebab Mama Z dah ulang ni sebanyak, kelas awak ni yang keempat lah. So nampak Mama Z dia akan jadi lancar sedikit. Kelas mula-mula kita boleh nampak Mama Z macam sikit. Sekarang ni sebab terkena kelas awak ni, awak dah kelas yang keempat. Dulu awak yang pertama kena hadap dengan Mama Z. Ada masalah tak? Kalau tak ada, Mama Z nak teruskan dengan COC. Rasanya lain kat rumah okey. Okey, Mama Z teruskan. Kita nak mencari COD iaitu nilai R kuasa 2 iaitu sama dengan negatif 0.9852 kuasa 2. Okey, jadi kita ambil nilai kalkulator yang baru. Kita tak boleh ambil yang panjang ni dah. Kita kena ambil sampai yang kita potong tadi. Negatif 0.9852. Kuasa 2 sama dengan 9706. 0.9706. Ini adalah nilai coefficient of determination. Okey. Baik, kau boleh dengar ke suara Mama Z ni? Boleh Mama. Boleh. Pusing kita. Sebab ada lagi rasanya yang tak masuk kan? Tak masuk college. Sebab ada pelajar kata dia ada casual contact. Casual contact sebenarnya tak datang tu. Kan? Casual contact. Ada pelajar Chinese WhatsApp personal kat Mama Z nak balik. Nak balik sebab kawan-kawan tak datang okey je. Jadi macam payah nak cerita. Payah nak cerita. Sebab Mama Z adalah pesyarat akademik sahaja. Mama Z pesyarat akademik sahaja. Mama Z tidak ada kuasa untuk proses tu lah. Proses pelajar nak masuk lewat semua Mama Z tak ada kuasa. Okey. Kita sambung. Mama Z dah kira nilai R kuasa 2. Mama Z dapat 0.9706. Cuma dalam nota tadi Mama Z dah mention, kita kena bagi jawapan dalam bentuk persen dan kita kena buat hujah yang panjang di situ. Jadi dekat sini dia punya cara nak buat kesimpulan ialah 97.06%. Sebab itu syarat dia. Variation in Y is explained, diterjemahkan, okay, is explained by the variation in X. 97.06%. Variasi dalam Y ini diterjemahkan oleh variasi dalam X. Okey, dan bila kita tengok nilai ni tak cukup 100. Berapa lagi yang tak cukup? 2.94. Sikit je kan? Kosong naik.
2.94. So sikit lagi nilai itu ialah 2.94%. Yang ini kita cerita Y, silap pula. Y diterjemahkan oleh X tapi tak cukup 100. Jadi yang tak cukup itu 2.94% disebabkan caused by other factor. 2.94 lagi tu kerana faktor-faktor luaran yang lain. Sebagai contoh, Mama Z buat kajian tentang nilai X ialah kekerapan rondaan polis. Paksi X. Paksi Y, kita nak tengok kadar pecah rumah. Kita pun buat kajian. Bila polis kurang meronda, didapati kadar pecah rumah meningkat. Apabila polis meningkatkan kadar kekerapan rondaan, kita dapati kadar pecah rumah menurun. Adalah nilai kat sini. Kemudian itu dari segi scatter diagram. Kemudian bila Mama Z tengok, dia seperti membentuk satu garis lurus. Seperti membentuk satu garis lurus di situ. Selepas kita buat kajian, kita dapati perhubungannya adalah berkadar secara songsang. Negatif 0.9852 berkadar secara songsang. Dan akhirnya kita kata kita dah buat R square. Contohnya kat sini kita dapat 97.06%. Jadi kita boleh katakan bahawa kadar pecah rumah ni memang bergantung kepada kekerapan rondaan polis. Tapi bukan 100%. Hanya 97.06%. Jadi Mama Z bagi kesimpulan 2.94 lagi kerana faktor lain. Faktor lain contohnya ialah kekerapan rondaan ni boleh betul juga. Contoh lain kerana dekat rumah tu dah ada banyak CCTV. Pun sebagai faktor tidak ada pecah rumah juga. Dan kalau kita tengok dekat rumah tu ada 4 ekor anjing. Itu adalah faktor luar. Faktor luar yang orang tak nak masuk rumah dia. Ataupun faktor luar yang lain ialah kat rumah tu memang dah ada pengawal keselamatan. Ni. Sebab tu benda ni boleh belajar sampai PhD. Keselamatan. Yang Mama Z baru senar. Ada faktor lain, faktor alam ke apa ke, kan? Macam kadar kemalangan. Kita kata orang tu bawa laju, kita kata orang tu mengantuk, kita kata orang tu minum alkohol. Dia ada banyak faktor. Bergantung kepada individu, kita nak buat kajian tentang apa. Okey, yang tu lebih sangat detail lah tu Mama Z tengah sampai ke peringkat tinggi dah tu. Okey, ada soalan tak untuk tajuk 10.1? Baik kau? Baik kau? Ya, tak apa. Mama Z dia talian lagi. Okey, baik kan ni? Sudah. Boleh je Mama. Boleh? Boleh. Sebab Mama Z nak masuk example 2 dah ni.
You nak tengok video Mama Z call kita. Kita kalau boleh guna masa yang dijadualkan ni betul-betul. Okey, sekejap Dia ada problem sikit dekat Arab Saudi sana. Mama Z terlebih shopping berat bagasi terlebih. So sekarang ni Mama Z sedang usahakan untuk bereskan bagasi dia lah. Kan first time pergi Mekah kan banyak barang nak beli, semua nak beli. Tu Mama Z dah pesan dah jangan beli. Kita beli dekat Shopee kat Malaysia ni ada sama je saya kata. Tapi kita hanya boleh nasihat. Nak dengar tak nak dengar. Itu adalah iktibar untuk mak saya lah. Kan bukan tak nak bagi beli tu. Tak boleh bawa balik Malaysia pun kalau lebih muatan tu. Ada yang dah biasa pergi umrah ke? Biasa tak pergi umrah? Ataupun kalau kita naik flight biasa pun, kalau beg kita lebih, kita kena bayar seperti tambang satu orang lagi. Macam tu. Okay, sebab kalau orang dulu-dulu lah kan, dia duk fanatik apa yang di Mekah tu macam apa panggil? Contohnya kalau beli sejadah kat Mekah, dia kata lebih apa? Ayat dia tu saya tak ingat. Berbanding beli dekat Malaysia, sebenarnya kalau beli sejadah kat mana-mana, kalau kita tak semayang pun tak guna juga kan. Mama Z beritahu mak Mama Z, walaupun kurma tu kita beli kat Mekah, kurma tu bukan berasal daripada Mekah. Saya selalu bagi nasihat mak saya macam tu. Tapi katanya lebih, apa mak saya guna? Yelah benda-benda yang kat Mekah tu maksudnya macam suci lah kan. Ayat dia tu saya lupalah bahasa Terengganu tu. Tak ingat Saya tak ingat sebab Ajamet dah tak ingat dah ayat tu. Okey. Ni pelajar saya hidup lagi tak ni? Sudahlah lah. Hidup lagi pelajar ni? Hidup Mama. Ada Mama. Kesapan Mekah dah berlakon ni. Okey, kita nak sambung. Sebab kita nak ajar tekan kalkulator bersama-sama. Kalkulator hitam nanti Mama Z akan bagi video. Ataupun dah bagi dah video kat awak. Cara nak tekan. Okey, saya guna kalkulator ni dulu. Saya nak tunjukkan kita boleh guna semua jenis kalkulator. Okey, Mama Z tunjuk yang ini dahulu. Untuk kalkulator lain nanti kena bagi tahu Mama Z jenis mana supaya Mama Z boleh videokan. Okey, yang kalkulator warna silver ni Mama Z already video semasa kelas kita. Okey, so yang pertama Mama Z tekan mode. Okey, rasanya sama je kalkulator lain, tekan mode. Kemudian Mama Z cari perkataan statistik nombor 3. Tekan nombor 3. Okey, Mama Z akan tekan nombor 2 tu. A plus BX. Tu yang orang ekonomi tu. A plus BX. Nombor 2. Okey, akhirnya dia bagi table kosong. Okey, table kosong untuk kita isi nilai. Okey, nilai X yang pertama cuba baca berapa? Jadual kita. 3. 3. Lepas 3 tekan sama dengan, kerja akan pergi bawah. Tekan nombor 2 pula, sama dengan, kerja pergi bawah. Nombor 1 sama dengan. Nombor 4 sama dengan. Nombor 5 sama dengan. Last sekali nombor 3 sama dengan. Okey, gerakkan cursor sikit-sikit tengok Mama Z gerak ke kanan. Okey, dia pergi situ. Gerak ke atas. Paras nombor 1 balik. Nombor 1. Pasangan 3, sebab tu dia kata pair data. Pasangan 3 ialah 10. Sama dengan. Pasangan 2 ialah 8. Sama dengan. Pasangan 1 ialah 7.
sama dengan. Pasangan 4, 12. Sama dengan. Pasangan 5, 16. Sama dengan. Last kali pasangan 3 ialah 11. Lepas 11 tu awak tak bolehlah nak biar gitu sebab ia tak masuk lagi. Tekan sama dengan. Baru ia masuk. Jadi nombor 7 ni tak ada apalah kat nombor 7 ni. Dia memang lebihkan. Jadi sekarang awak dah pindahkan table ke dalam kalkulator. Okey, Mama Z pun tekan button AC untuk clearkan paparan. Okey, tekan button AC. Okey, dia paparan saja yang hilang, data tetap ada. Okey, yang pertama Mama Z nak cari coefficient of correlation. Lepas tu Mama Z nak interpret. Okey, jadi Mama Z perlukan nilai untuk digantikan dalam rumus. Rumus tu lupa saya nak copy rumus sekejap. Saya tak hafal rumus sebab rumus diberi. Sekejap saya nak copy rumus. Rumus tak bagi. Mana tadi? Okey, saya copy rumus ni. Okay, saya bawa ke bawah. Tajuk ni mudah dengar tapi nak buat sendiri payah tau. Okey. Ni rumus dia. Jadi Mama Z nak cari nilai N dulu. Kita bilang kat sini lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi N kita adalah 6. 6 pasang. Okey, selesai itu. Sekarang Mama Z nak cari beberapa nilai lain. Yang pertama, jumlah X, jumlah Y, jumlah X square, jumlah Y square dan satu lagi jumlah XY. Beberapa nilai ni kita nak cari. Okey, yang pertama. Example 1 tadi dia bagi, example 2 ni kita nak cari. Okey, kita tekan calculator, shift 1. Okey, shift 1. Kemudian kita nak cari jumlah ni maksudnya sum. Sum tu nombor 3. Okey, awak nak yang mana satu dulu? Nak yang mana? Semua ada. So, katakan Mama Z nak cari jumlah XY. Jumlah XY nombor 5. So, Mama Z dapat 2, 1, 4. Okay, dapat 2, 1, 4. Okey, tekan lagi. Jumlah, shift 1. Sum. Kita nak jumlah X nombor 2. 18. Tekan lagi. Okay, kita tekan lagi. Shift 1. Sum. Mama Z nak nombor 4. 64. Boleh ikut? Okay, shift 1. Sum. Mama Z nak jumlah X kuasa 2. Nombor 1. 64 juga. Okay. Shift 1. Sum. Mama Z nak jumlah Y kuasa 2 nombor 3. 7, 3, 4. Boleh ke? Boleh tak? Okey. Kemudian Mama Z nak cari R, masukkan dalam rumus. 6 darab 2, 1, 4 tolak jumlah X 18, jumlah Y 64. Per dengan bawah ni tadi Mama Z kata nak buat 2 benda. Okey, yang pertama 6 darab dengan 64
tolak dengan betul kan? Tolak dengan 18 kuasa 2. Boleh tak? 6 darab 64 tolak dengan 18 kuasa 2. Kalau ni 6 darab dengan 7/34 tolak dengan 64 kuasa 2. Okey, Mama Z ganti dalam rumus. Dan sekarang Mama Z nak dapatkan jawapan akhir. Kita masih boleh guna kalkulator. Tekan shift, tekan 1. Awak ambil nombor 5 tu. Regression. Okey, nombor 5. Mama Z nak nilai R. Kita ada A, B, R, Y toncit dengan X toncit. Jadi Mama Z nak R tu nombor 3. Sama dengan. Jadi Mama Z dapat 0.9710. Okey. Ada sebarang soalan untuk example 2 setakat yang ini? Mama Z tak kira satu-satu, Mama Z dapatkan nilai dari kalkulator. Jadi siapa yang mahir menggunakan kalkulator adalah sangat bahagia dia untuk menjawab soalan tajuk 10. Okey, untuk pelajar katakan dia nak double check betul tak jawapan Mama Z dengan jawapan kalkulator ni, kita boleh double check. Sebab kadang-kadang kita takut kita salah kira. Okey. Sekejap kita check talian kita dahulu, masih ada pelajar di talian. Okey, kita double check. Kita ada pecahan. Okey, Mama Z kena keluarkan dahulu daripada data ni dulu. Keluarkan, clear all. Okey, pecahan. Yang di atas 6 darab 214 tolak dengan 18 darab 64 per dengan jumlah 6 darab 64 tolak dengan 18 kuasa 2. Iaitu adalah set yang pertama, set yang kedua, 6 darab dengan 7/34 tolak dengan 64 kuasa 2. Itulah jawapan daripada pengiraan satu persatu. Tapi pengiraan yang pertama sebenarnya Mama Z langsung tak kira. Mama Z terus ambil daripada paparan kalkulator. Itu kelebihan soalan nombor 2 berbanding nombor 1. Okey, kemudian Mama Z nak interpret oleh kerana nilainya positif dan juga besar. Jadi kita boleh kata kat sini yang pertama strong. Strong. Lepas tu positif. Okay, linear relationship between X and Y. Itu jawapan baru, jawapan untuk soalan A. Okey, sekarang Mama Z nak jawab soalan B. Okey, soalan B. Soalan B kita, dia Mama Z tulis tepi ni. R kuasa 2 sama dengan, tak comel pula huruf R. R kuasa 2 sama dengan 0.9710 kuasa 2. So, kita ambil kalkulator. 0.9710 kuasa 2. 9428. 0.9428. Okay, Mama Z sedang jawab coefficient of determination. Lepas tu dia suruh interpret. Okay, Mama Z nak interpret. Jawapannya mesti dalam peratus. 94.28% variation in Y is explained by variation in X. Itu cara kita bagi interpret
the value of R square. Okey. Yang ini sepenuhnya Mama Z ajar menggunakan kalkulator. Seandainya pelajar nak cuba mengira, table ni tak perlu buat, table tak perlu buat, tapi Mama Z nak ajar konsep. Okey, contohnya pelajar nak kira juga. Pelajar isi kat sini 3, 2, 1, 4, 5, 3. Yang macam kita isi pada kalkulator tadi. Kemudian 10, 8, 7, 12, 16, 11. Okey. Contohnya yang ini, X kuasa 2 jadi 9. Y kuasa 2 jadi 100. XY 3 dah 10, 30. Selain daripada yang itu, pelajar tak payah buat. Tak payah buat sebab kita masukkan dalam kalkulator. Cuma Mama Z nak tunjukkan apa maksud jumlah X tadi. Jumlah X ialah 3, 5, 6, 10, 15, 18. Ini yang dimaksudkan oleh kalkulator tadi. Jumlah X sama dengan 18. Sama juga dengan jumlah Y. Kalkulator menambah. Ni 10, 30, 46, kan? 46, 47, 57, 64. Dia menambah. Cuma sekarang ni proses menambah macam Mama Z ni adalah kaedah zaman dulu. Benda ni, table ni sekarang, table ni sekarang, ni pen Mama Z. Table ni sekarang kita tak perlu buat lagi dah. Sebab semuanya ada dalam kalkulator. Okey, yang ini Mama Z dah cerita tadi ni. Mama Z tulis kat atas lagi tadi. Okey, dah buat. Ruangan, yang ni Mama Z nak kira R tadi, yang ni nak kira R square tadi. Itulah dia contoh 2. Contoh 3, pelajar cuba jangan isi nilai ni. Cuba jangan isi nilai itu, masukkan data dalam kalkulator. Okey, so nombor 3 kerja rumah dah. Okey. So Mama Z terus nak sambung soalan 10.2. Okey, 10.2 dahulu. Pelajar cuba tengok dahulu paparan tu. Okay, tengok paparan tu sekejap. Sekejap Mama Z nak kena buka ni sekejap. Baca dahulu muka surat yang depan tu, nota dia. Okey, Mama Z teruskan Pelajar ada lagi di talian ni? Ada Mama. Ada. Okey, so untuk yang kedua, 10.2 Mama Z dah bagi tahu tadi, kita sebenarnya nak find regression line using least square method.
Least square method tadi proses yang Mama Z buat ni, yang Mama Z kata Mama Z belajar di peringkat PhD yang ini, yang ada gambar merah-merah tu, anak panah merah-merah tu. Itu namanya least square method. Okey. Jadi pelajar tak perlu nak runsing sebab kita dah tolong ringkaskan kepada pelajar. Kemudian selepas interpret, okey. Selepas tu dah cari nilai regression line tu, kita kena pandai memberi kesimpulan kepada semua koefisien yang ada. Okey, dan akhirnya terjadilah Y toncit sama dengan A tambah BX by using the regression line. Okey. So dia kata kat situ, the linear regression equation is the equation that defines the relationship between two variables. So dia kata the best fitted line is known as regression line. Iaitu peringkat PhD. Nama metod yang kita gunakan ialah the least square method ataupun LSM. Jadi tugas pertama pelajar, sebab pelajar nak cari Y toncit, yang pertama pelajar kena cari B terlebih dahulu. Okey? Pelajar kena cari B terlebih dahulu. Kenapa mesti B? Kenapa bukan A? Kerana dalam rumus A nanti ada B. Jadi awak tak boleh selesaikan A selagi tak dapat nilai B. Kemudian untuk rumus nombor 2 tu ada 2. Sama ada nak guna yang depan ataupun nak guna yang di belakang. Okey, ada 2. Okey. Oleh kerana tadi dia kata kena pandai interpret koefisien. Jadi Mama Z perkenalkan koefisien yang ada. Koefisien yang ada untuk regression ni, regression koefisien ni ada 2. Yang pertama nilai A, yang kedua nilai B. Nilai B tu sebenarnya dia tiru nilai gradient. Mama Z royak dah tadi. Y sama dengan A plus BX, syaratnya ada toncit. Satu lagi Y sama dengan MX tambah dengan B, tambah dengan C. Mama Z bagi tahu awal-awal tadi, B ni adalah nama lainnya adalah M. M itu merujuk kepada gradient dalam matematik. Manakala nilai C yang kita belajar di sini merujuk kepada pintasan paksi Y. Y intercept, cuma dia tukar menjadi huruf A sahaja. Selesailah tajuk 10.2 secara teori. Jadi rumus semua diberi dalam exam. Tunggu pelajar buat sahaja. Okey, so Mama Z dah copy rumus B di sini. Mama Z dah copy rumus B di sini. So Mama Z nak carilah berdasarkan nilai yang dia bagi. Okey, sama dengan N kita 15. Jumlah XY 7, 2, 8, 6, 7. Tolak jumlah X 495 darab 2025 per 15 X kuasa 2 7783 tolak jumlah X 495 kuasa 2. Okey, seorang kira untuk Mama Z. Sebab Mama Z takut Mama Z salah kira. Seorang kira. Ataupun ramai-ramai kira. Supaya Mama Z dapat detect Mama Z salah atau tidak. 72867. Tolak 495 darab 2025. Per 15 7783. Tolak 495 kuasa 2. Dapat tak negatif 0.7005? Dapat, Mama. Negatif 0.7065. Okey, Mama Z ambil 4 dulu sebab tiada arahan tersendiri kat sini. Mama Z ambil 4 dulu.
Okey, tu Mama Z kira nilai B. Maksudnya kita ambil je data atas ni, sumbat je dalam rumus ni, sumbat je. Kita dapat. Sekarang Mama Z nak kira nilai A pula. Sama dengan jumlah Y. Berapa jumlah Y? Cuba baca balik atas. Jumlah Y. 2025. Okey. Per dengan 15 tolak dengan kebetulan nilai B kita tu negatif. Jadi tambah. 0.7065 darab dengan jumlah X. Jumlah X 495. 495 per 15. Macam tu. Okey, kita kira balik. Yang pertama, 2025 per dengan 15 tambah 0.7065 darab 495. Kalkulator kita canggih tau. Dia ada semua dah. Tak payah kita nak using-using. Okey, betul tak jawapannya iaitu? 158. 158.3145. Sama tak jawapan awak dengan Mama Z ni? Sama Mama. Okey, so Mama Z pergi balik. Yang pertama, Mama Z kena cari nilai B. Dah buat, Mama Z dah buat. Lepas tu cari nilai A. Lepas tu kenalah tulis dalam bentuk Y toncik ni. Kita tulis dalam bentuk Y toncik. Jadi jawapan dia Y toncik sama dengan A dulu. A. A. Lepas tu tambah dengan BX. B kita kebetulan negatif 0.7065X. Inilah dia persamaan regresi. Kita kira B dulu, baru kira A. Lepas tu baru buat persamaan garis lurus. Cuma Mama Z nak ingatkan untuk pelajar account. Okay, untuk pelajar account, siapa yang tak buat toncik ni salah. Tak boleh main-main. Kena buat toncik tu juga. Tahun lepas, semua pelajar di seluruh Malaysia tidak dapat markah 100. Kenapa? Tak buat Y toncik. Pelajar tak buat Y toncik. Okey, beres dah tu. Okey. So sekarang ni, Mama Z, kalau ikutkan teori kita dah habis. Tapi kita tinggal, kita nak try buat soalan. Okey. Okay, ready? Nak buat example berapa ni? Sebab Mama Z nak terang maksud nilai A, B, nilai A dengan B sebenarnya. Tapi tak apalah, kita pergi example 5. Example 5. Kita akan rehat di hujung. Kita akan rehat di hujung. Okey, Mama Z bagi peluang pelajar masukkan data ni dalam kalkulator dulu. Okey, Mama Z bagi peluang. Mama Z bagi 2 minit untuk masukkan data. Okey, 2 minit untuk masukkan data. Okey. So Mama Z pun akan buat. Kalau tak, kita tak boleh nak ngajar kan. Mesti kena ada praktikal. Tajuk ni kena ada praktikalnya. Okey, mode. Mama Z ambil statistik. Dan kita belajar tentang regression tu nombor 2. Dan Mama Z akan masukkan data. 1, 1. 2 berapa kali? 3 kali. 2. 2. 2. 4 ada 4 kali 1.
2, 3, 4. Nombor 6 ada 3 kali. 1, 2, 3. So jumlah data kita ada 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okey, gerakkan cursor, pergi balik kepada nombor 1 tadi. Okey, nombor 1 pasangannya 30. Walaupun 30,000, kita cuma masukkan 30 dalam kalkulator ni. 32,000. 32, 25, 27, 26, 16, 18, 16, 20, 10, 8, 11. Okey, jadi jumlah data Mama Z ada 12. Okey, nilai N 12. Kita tulis siap-siap kat sini. N sama dengan 12. Okey, double check. Okey, double check yang Mama Z buat ni. Mama Z dah pesan kawasan sini jangan buat apa-apa. Dan malahan table ni pun tak payah buat. Table ni ditunjukkan sebab Mama Z nak mengajar. Okey, sekarang Mama Z nak semak jawapan di bawah ni. 42, 239, 186, 5475, 672. Table tak perlu buat sebab kita dah buat dalam kalkulator. Okey, tekan saja button AC, dia akan jadi paparan kosong tapi memori masih ada. Okey, untuk cek jumlah, shift 1. Ambil sum. Okey, Mama Z nak cari jumlah X nombor 2. 42. Betul. Shift 1 sum. Mama Z nak cari jumlah Y nombor 4. 239. Betul. Shift 1 sum. Mama Z nak cari jumlah X kuasa 2 nombor 1. 186. Betul. Shift 1 sum. Mama Z nak cari Y kuasa 2 nombor 3. 5, 4, 7, 5. Last kali shift 1 sum. Mama Z cari nombor 5. 6, 7, 2. Jadi kalkulator ni sangat penting untuk kita dapatkan jumlah-jumlah pada soalan. Okey, katakan sekarang Mama Z nak cari find linear regression equation. Mama Z mula dengan B dululah. B sama dengan berapa awak? 12 darab dengan, ingat tak rumus? 12 darab dengan berapa? Rumus kita ke atas ni? Ni. Rumus kita ke atas ni. Pelajar ada ke? Tak ada dah ni. Ni rumus dia. Mama Z copy tulis kat bawah. Siapa yang tak ingat. Okay, kita tak tahu pelajar berada di talian ke tidak ni. Ada ke Syasha? Ya, Mama. Ada. Ada. Takut tak ada orang ngajar sore duduk rumah. Kita koronok demel. Pelajar tak ada. Okey, so darab sini kita darab dengan 672 tolak 42 darab 239 per dengan 12 186 tolak dengan 42 kuasa 2. Okey, katakan awak nak kira manual. Jawapan kalkulator dah ada sebenarnya. Okey, jawapan kalkulator, awak tekan shift 1, awak ambil regression nombor 5 tadi tu, awak nak cari nilai B kan? Dia ada A, B, R. Awak nak B, awak tekan nombor 2 tu lah. Nombor 2 sama dengan. Jawapan bocor dia ada dah negatif 4.2179. Itu jawapan bocor dia. Kita kita pun tekan kalkulator ni. Okey. Sayanglah pula kalau saya nak tekan. Saya tekan satu-satu lah ya. 12 darab 672 tolak 42 darab 239.
Iaitu saya dapat iaitu yang atas. Bahagi dengan, saya nak kira yang bawah pula. 12 darab 186 tolak dengan 42 kuasa 2. Sama tak jawapan tadi? Sama tak? Sama Mama. Sama je. Maksudnya Sama Mama. lepas ni tekan kalkulator je. Negatif, tak ingat dah sekejap apa dia. Negatif 4.2179. Mama Z buat 4 desimal sebab tiada arahan soalan. Lepas dapat nilai B, baru kira nilai A. A sama dengan, mana dah rumus dia? Tu. Mama Z copy dulu ni. Serius, Mama Z memang tak ingat rumus. Benda yang dia kata jangan hafal, jadi buat apa Mama Z nak hafal kan? Salah tekan. Okey, Mama Z paste kat sini untuk rujukan kita. Jumlah Y. Jumlah Y tadi 239. 239 per dengan 12 tolak dan kebetulan nilai B Mama Z tolak. Dia akan jadi tambah 4.2179 darab dengan 42 per dengan 12. Okey, pelajar katakan pelajar nak kira secara manual. Okey, 239 per dengan, dia terpaksa per jadi gitulah. Gitu. Tambah dengan 4.2179 darab 42 per dengan 12. So, Mama Z akan dapat 34 perpuluhan 6793. 6793. Mama Z dapat gitu. Jadi kita boleh simpulkan bahawa Y toncit sama dengan 34.6793 tolak dengan 4.2179X. Tu baru Mama Z jawab soalan yang pertama, iaitu find linear regression equation. Mama pun dapat jawapan yang ini. Okey, kalau pelajar nak semak jawapan guna kalkulator, shift 1, contohnya dia nak semak nilai A tu. Nilai A. Kita akan dapati nilai A dalam kalkulator dia lari sikit sebab kalkulator mengambil nilai B yang panjang. B hok panjang sedepa tadi tu. Tetapi apabila Mama Z sebenarnya memotong nilai ni kepada 4 decimal, potong jadi 4 decimal, dia akan menjejaskan jawapan A. Jadi jawapan A perlu dikira. Tak boleh ambil jawapan kalkulator. Kerana kalkulator ambil nilai semua digit, tetapi pengiraan kita hanya ambil 4 decimal places. Jadi take note, nilai B, nilai R boleh ambil sebiji dalam kalkulator. Nilai A tidak boleh. Okey, selesai sampai situ. Kemudian Mama Z nak cari soalan B. Dengar betul-betul Mama Z terang B. Boleh bacakan balik Y toncik Mama Z tadi? Y toncik sama dengan berapa? 34.6793 tolak tolak 4.2179X. Okey, ini adalah persamaan regression kita tadi. Soalan B, determine the price. Maksudnya soalan nak Y toncik. Kemudian dia bagi kat kita umur kereta terpakai itu 5 tahun. Maksudnya nilai X ni dia suruh ubah menjadi 5. Dan dia nak harga Y toncik. Jadi sama dengan 34.6793
tolak dengan 4.2179. Tempat X tu kita ganti dengan 5. Jadi Mama Z kira kat sini, kat kalkulator ni. Kalau Mama Z clearkan data ni. Sekejap 34.6793 tolak 4.2179 darab 5. So kita dapat 13.5898. 13.5898 kot. Betul tak? Sama Mama. Sama Jadi tengok betul-betul di sini ada trik dekat pelajar sebab soalan senang sangat dia trik. Selepas kereta yang kita gunakan itu kita dah guna selama 5 tahun, kita dapati harganya menjadi 13.5898. Logik ke harga kereta RM13? Logik tak? Harga kereta RM13. Okey, maka kita akan kembali kepada jadual kita. Jadual kita, harga ni 30 ni bukan 30 tapi menggambarkan 30,000. Faham ke? 8 ni bermaksud 8,000. Ni 11,000. Jadi kalau Mama Z sekarang dapat 13 tu bermaksud dia bermaksud harga kereta ialah RM 13,589.80. Mama Z gerak 1, 2, 3. Jadi kalau soalan tanya determine the price of a used car that is 5 years old. Jawapannya bukan RM13. Jawapannya ialah RM30,589.80. Itulah trik pada soalan tajuk 10. Boleh faham ke? Faham tak? Boleh Mama. Boleh. Okey, kemudian semasa Mama Z buat tadi ada nilai B di sini. Ni nilai B. Ni sebenarnya nilai B. Jadi soalan pun tanya, apakah maksud B itu? Maksud B adalah kecerunan. Okay, B, kalau kita belajar tadi, B ini merujuk kepada gradient, kecerunan. Yang ini Mama Z memang kena buat bahasa Melayu lah. Sebab kalau buat bahasa Inggeris, pelajar tak sejawab dah patut. Kecerunan. Pelajar ambil nilai tu negatif 4.2179x. Pelajar tulis gitu. Kemudian pelajar pecahkan nilai kat tengah ni. Ini cara nak ingat pecah tengah. Pecah. Bermaksud di depan x itu sebenarnya ada nombor 1. Ni. Kemudian yang ini kita anggap dia adalah Y. Sebab yang ini X dah. Nilai X ini merujuk kepada year. Nilai Y merujuk kepada price. Mama Z kena ajar sosok gitu kepada pelajar. Cara nulis. Jadi kesimpulannya ialah 1 tahun bertambah. Ni Mama Z rujuk kepada 1 DP itu. 1 tahun bertambah. Iaitu Mama Z merujuk kepada tahun, merujuk kepada nilai X. 1 tahun bertambah usia kereta. Kereta terpakai kan? 1 tahun bertambah usia kereta menyebabkan tanda sini negatif ke positif ni?
Negatif positif? Negatif. Negatif. Menyebabkan susut nilai. Sebab negatif, susut nilai harga sebanyak 4.2179, tapi dalam kurungan kita kena ingat benda tu dalam ribu. Sebanyak, salah itu. 1 tahun bertambah usia kereta menyebabkan susut nilai harga sebanyak RM4.2179. Tutup. Ataupun kita katakan setiap 1 tahun harga kereta akan jatuh sebanyak RM, kalau Mama Z gerakkan titik ribu tadi tu, sebanyak RM4,217.90. Itu setahun harga kereta jatuh. Kalau tahun yang kedua, dia akan jadi 2 kali ganda 4,217.90. Kalau 3 tahun, maksudnya yang ini 3 kali ganda 4,217.90. Sebab itu orang kata kalau beli kereta ni rugi kerana berlakunya susut nilai. Itu cara kita nak interpret B. Ayat jiwanya berada dalam ni. Dia macam standard. Siapa yang tak boleh buat bahasa Inggeris, buat bahasa Melayu. 1 tahun bertambah usia kereta menyebabkan susut nilai harga sebanyak 4.2179 in thousand. Kalau pelajar nak buat macam ni, boleh tak Mama Z? RM 421.7.90 pun boleh. Tak ada masalah. Okey. Kemudian, itu sajalah nak terang tentang C ni. Okey. So, next Mama Z akan share dengan awak video tambahan. Untuk awak buat, awak tekan kalkulator untuk example 6 dan awak akan jawab semua jenis tu lah. Okey, so far okey tak tajuk 10? Sebab kita dah habis tajuk 10. Beres tak? Beres. Beres. Tajuk 10 hanya orang kata macam tu sajalah. Dia taklah susah mana. Okey, saya terlupa nak tutup rakaman tadi. Sebab rakaman kita hanya boleh buat sampai 1 jam tadi, lupa.